Encik Afzal Nizam Muhammad Ali, Kurator Museum dan Galeri Masjidullah. Pengusaha Encik Afzal Nizam Abdullah, Pengurus Jualan Koperasi. Selaku wakil kepada Encik Muhammad Amran Abdul Aziz, Guru Besar Koperasi Sains Desa Berhas. Yang berusaha Encik Muhammad Kamal Muhammad Nafiah, Pengurusi Jawatan Kuasa Kempen Baca Pekan Hamzah Pendud. Yang berusaha Puan Rosnani Ahmad, Pengarah Program Panggilan Wanita Sepalik Baik Puisi. Timbalan-timbalan Ketua Pustakawan, Ketua-Ketua Bahagian, Tuan-tuan, puan-puan serta para pelajar saya hormati sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang ke majlis penutup Pameran Wanita di Sebalik Baik Puisi dan pertandingan deklamasi puisi yang bertemakan Wanita Permata Bernilai. Untuk maklumat, Pameran Wanita di Sebalik Baik Puisi telah berlangsung sejak 7 Mac hingga 4 April 2012. Dipusatkan dengan berbagai pengisian seperti pameran koleksi perpustakaan dan koleksi museum dan galeri luar Singapura dan Universiti Sarawak, serta menayakan filem tentang kewantaan. Dan pada hari ini pula akan berlangsung pertandingan deklamasi puisi. Sebelum kita memulakan majlis, dijemput Encik Muhammad Jazri Masuk untuk mengikuti bacaan doa bagi memohon keberkatan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur hanya untuk-Mu di atas segala rahmat dan nikmat yang Kau kurniakan kepada kami sebenar sambutan hari wanita kali ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat, Engkau kurniakan kesejahteraan dan kesehatan kepada para wanita yang menjadi tiang negara kami. Engkau kurniakan kekuatan pada mereka untuk terus menjalankan tanggungjawab dan memainkan peranan yang proaktif dalam arus perdana. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya segala wanita dengan kebijaksanaan, gunakanlah binting ketakwaan dan keimanan yang teguh pada wanita-wanita kami daripada perkara yang memudaratkan diri keluarga, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi lagi berkuasa, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada wanita-wanita kami agar mendapat kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat. Berkatilah usaha dan semangat kebaikan mereka di dunia. Berikanlah kekuatan pada mereka untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri. Anugerahkanlah kepada mereka kualiti hidup yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tinggikanlah derajat mereka di sisimu yang memiliki hati yang putih masih dengan ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, terutama kepada para tetamu kehormatan dan juga kepada para juri yang hadir bantu kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada para peserta yang hadir, dan juga pada hari ini kita ada anugerahkan peminjam terbanyak perpustakaan terutama hadir pada hari ini, dan kepada hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Tuhan telah memberikan pada kita peluang pada hari ini untuk sama-sama berkumpul untuk mendengar baik-baik puisi yang akan disampaikan oleh para peserta kita, yang mana terdiri daripada para pelajar USM dan juga daripada aktiviti yang telah berjalan bersama sebelum ini dengan letak dan juga izin Allah SWT dan dapat berkumpul pada pagi ini dalam suasana yang saya rasa nampak ceria dan melihat daripada peserta yang tidak sabar-sabar untuk menyampaikan puisi pada pagi ini tidak ketinggalan juga saya dapat lihat pada pagi ini
prop yang telah dibawa, dan ada mungkin prop yang tidak dikeluarkan, ya, mungkin di seberang semasa itu masih saja akan seperti mana yang kita semua sedia maklum. Tarikh 8 Mac ialah merupakan Hari Wanita Antarabangsa, dan tarikh 21 Mac pula adalah merupakan Hari Puisi Sedunia. Jadi oleh hal yang mengikat Persatuan Sains Malaysia telah mengambil kesempatan ini di mana untuk memartabatkan wanita dan juga untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada puisi-puisi kita yang nampaknya sekian lama kian dilupakan dan kian pupus. Maka pada hari ini kita telah berusaha untuk menghidupkan kembali program yang sedemikian. Justru itu kita dengan kerjasama Ahli Pesan Kuasa Kebijakan Kuasa Kempen Membaca Perpustakaan Malaysia telah berusaha mengadakan kolaborasi dengan pihak Museum Fauzia, di mana ini adalah yang kita boleh panggil rakan sejawat kita yang setiap kali ada aktiviti pameran kita akan melibatkan museum dan Fauzia. Yang satu lagi itu ini adalah rakan sahabat yang lebih kariblah, ini penaja utama bagi satu ruangan untuk operasi di pusat Malaysia yang memangnya tidak jauh-jauh ataupun sudah jauh dengan perpustakaan, kerana sering kali apabila adanya operasi hanyalah dari segi memohon sumbangan. Tapi daripada apa yang saya lihat, Cik Jai dengan senyumannya itu, dia memberi sumbangan dengan hati yang terbuka lah. Kerana ini adalah merupakan satu lagi aktiviti yang dapat menggerakkan namanya bukan sahaja pajak dan juga staf perpustakaan. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Musi tadi, jawatan kuasa membaca sebenarnya sangat aktif. Cuma pada tahun ini tumpuan adalah lebih kepada jaringan di dalam masyarakat kampus. Sebab kalau kita lihat sebelum ini kita telah mengadakan jaringan dengan beberapa sekolah dan juga beberapa institusi luar, tapi pada kali ini kita lebih menumpukan kepada aktiviti di dalam kampus. Kerana kita merasakan kita perlu mungkin membudayakan staf ataupun anak staf yang berada dalam kampus dahulu sebelum kita meneruskan program di luar, dan selaras juga dengan berlakunya keadaan kekalangan keuangan untuk perkhidmatan, kita akan laksanakan kebanyakan aktiviti di dalam kampus. Jadi seperti mana yang semua maklum, skop yang telah dimaklumkan oleh Musi tadi, di mana kita mengadakan pameran berkenaan dengan wanita dan juga puisi di sejumlah 150 judul didapati di perpustakaan ini, ya. Jadi koleksi yang dipamerkan ini termasuklah bahan buku PCD dan juga bahan-bahan lainlah untuk dihayati oleh pelajar dan juga staf sendiri. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Jawatan Kuasa Hari Bersama Pelanggan telah juga mengadakan program My PHS Hari Bersama Pelanggan Perpustakaan bermula semalam dan akan berakhir pada hari ini. Antara objektif diadakan hari tersebut di mana kita ingin mendekatkan diri kita dengan pelanggan, dan apa yang ditawarkan pada hari ini kita memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna yang sebelum ini ada berhutang, kemudian denda yang tertunggak yang belum dapat dijelaskan, kita memberi potongan sebanyak 50%. Di samping itu juga kita ingin mempromosi dan memperkenalkan aktiviti dan juga kesempatan kegiatan baru yang ada di perpustakaan, sehingga ini adalah merupakan satu lagi program yang dirasakan bukan hanya sekadar program untuk memberi perkhidmatan pinjaman dan sebagainya, kita juga mengadakan perkhidmatan lain kepada masyarakat. Jadi mungkin kalau kita lihat peranan pustakawan pada masa ini ialah lebih daripada apa yang sebenarnya. Jadi pustakawan kita pada masa ini yang lainnya antara aktiviti yang telah dijalankan ataupun perkhidmatan
lain, ada sebilangan pustakawan telah mula untuk untuk membentangkan, menulis di mana mereka dapat menggunakan di persidangan tempatan dan antarabangsa. Pada tahun lalu, selama 11 orang telah berjaya untuk membentangkan tentang bidangan di persidangan tempatan dan antarabangsa. Yang lain daripada itu, pustakawan juga giat untuk menulis, untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang terlibat. InsyaAllah kita harap usaha ini dapat diteruskan. Dan dalam pustakawan kita juga ada 2-3 orang yang telah memajukan diri, yang telah melanjutkan pelajaran bukan saja di peringkat master, seterusnya ke peringkat PhD. Jadi insyaAllah kita berharap selain daripada bertugas sebagai pustakawan, mereka juga mungkin dalam satu masa menjadi sebagai seorang pakar dalam satu bidang, insyaAllah. Sehingga itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli tata kuasa, utamanya kepada Encik Kamal Afiq selaku pengurusi tata kuasa membaca Pak Pusdani yang memfungsikan untuk mengadakan pameran pada pagi ini, dan ahli-ahli tata kuasa yang lain kerana betul-betul lemus dan memberi sokongan dan juga bantuan yang sangat baik secara sekan kalau dilihat daripada apa yang kita dapat nantikan pada hari ini. Saya berharap semangat yang diberikan itu tidak luntur dan akan teruskan pada masa akan datang. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak museum dan galeri dan koperasi, dan juga kepada panel kita pada pagi ini yang telah sudi untuk melampangkan masa. Kerana kita tahu akademik memang sangat sibuklah dengan pengajaran dan sebagainya. Kalau bagaimanapun mereka telah setuju untuk datang untuk menyokong program yang kita adakan ini. So kita mendoakan agar program yang diadakan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa dan Hari Puisi Dunia, Jawatan Kuasa Pemimpin Membaca Perpustakaan Hamzah Sendiri akan menganjurkan pertandingan deklamasi puisi yang bertemakan wanita permata penilai. Sebanyak 17 peserta akan menyertai pertandingan ini, 12 dari kalangan pelajar USM dan 5 lagi dari kalangan Perpustakaan Perpustakaan Hamzah Sendiri. Di sini saya akan menerangkan sebuah titik panduan dan syarat pertandingan. Peserta dikehendaki mendeklamasikan puisi dalam masa 3 hingga 4 minit sahaja. Baca pertama akan diberikan pada minit ketiga, manakala baca terakhir akan diberikan pada minit keempat sebanyak 2 kali. Keputusan penjuri adalah utama. Sebelum kita mulakan pertandingan deklamasi puisi, izinkan saya kenalkan panel juri kita pada hari ini. Panel juri yang pertama, selaku ketua juri, Dr. Rahimah Abdul Hamid, bicara daripada Pusat Pengajian Ilmu Pengasihan. Panel juri yang kedua, Dr. Badullah Hamzah, bicara dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Turuna kampung pergi berkelak sambil membawa jerami padi. Ada bermadah wanita solehah, wanita gagah ianya Srikandi. Dengan ini, Madin menjemput peserta pertama yang akan dengan ini Madin menjemput peserta pertama, Saudari Nur Arinah binti Muhammad Zemudin, dengan tajuk puisinya Wanita Bidadari Syurga.
Wanita, kau permata bernilai. Hadirmu di dunia ini sungguh berarti. Wapisanmu penama lelaki. Kau bagaikan sayap kiri para suami, sebagai peneman hidup untuk melayani bahtera sebelum tiba di negeri abadi, sebagai pembakar semangat pertiwi, seperti peranan Siti Khadijah kepada Rasulullah, sebagai ibu yang akan melahirkan dan mendidik Zuriat menjadi soleh dan soleha. Sungguh tinggi nilaimu, sungguh mulia budimu. Wanita, kau bermata bernilai. Kau ibarat sebutir permata berharga, sebagai sebutir mutiara di dasar lautan, tersimpan rapi, sukar untuk dilihat, apatah lagi mendapatkannya. Terlalu tinggi nilainya. Andai ada sifat malu menguasai dirimu, andai pakaian imam menjadi benteng diri, sungguh ia amat bernilai. Wahai putriku sayang, namun putri-putriku kini kian tipis pakaian imannya, senipis kulit bawang. Kemana perginya rasa malu itu? Kemana? Mengapa kau lupa dengan duniawi hingga lupa pada ilahi? Mana hilangnya sifat malu itu? Sungguh aku sedih dan kecewa. Sedarlah, wahai putriku sayang, Islam meletakkanmu di tempat yang tinggi agar kemuliaanmu terjaga. Kemuliaan yang sentiasa perlu dijaga. Kemuliaan dan kesucianmu tidak patut kau pamerkan pada yang tidak berhak. Dengarlah putriku sayang, lembut tuturmu, sopan santaimu, manisnya senyummu menjadi penyejuk hati para suami. Di sebalik bersihnya wajahmu, di balik tabir dirimu, ada sekeping hati yang takut pada ilahi, yang berpegang pada janji untuk mengabdikan diri. Itulah dia, bidadari syurga. Untuk malam, Ketua Sekawan Tuan Haji Muhammad Sulaiman akan beredar kerana beliau akan menghadiri majlis penukar Kota Cemerlang USM. Ribuan terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa menghadiri majlis ini.
Sungguh indah dan tak suk mendengar kata-kata Saudari Nur Aminah binti Muhammad Zainal. Boleh tuliskan sekali lagi pada kita. Dengan ini, mari menjemput peserta kedua, Saudari Nur Fatihah binti Kamarudin, dengan tajuk puisinya Untuk Dia. Dipersilakan. Di sini aku dibiarkan sendiri merangkai perjalanan yang masih panjang, bertemankan awan dalam kegelapan malam. Hanya sesekali bulan menyusup di celah gelap, mengundurkan resah. Terlalu berat untuk dilapaskan, terlalu sukar untuk dinyatakan, bimbang hati tak kesampaian. Di sini kami berdiri, mencari sebuah kedamaian, merasa manisnya sayang, bukan menanti pengharapan, cuma menanti sejenis keikhlasan. Terima kasih. Terima kasih dari Saudari Nur Fatihah binti Kamarudin dengan tajuk puisinya Untuk Dia. Seterusnya kita menjemput Puan Aizah Ahmad dari Pustakaan Melayu Tengah dengan tajuk puisi Wanita Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk mempersembahkan kita saja yang bertajuk Wanita Impian. Kau digelar penyeri dunia. Hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan sahaja dirindui yang biasa, malah ada duduk sunyi tanpa hawa. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk disanjungi, tapi dekat di bahu untuk dikasih. Engkaulah wanita hiasan duniawi, wanita yang kuimpikan adalah yang mempunyai budi pekerti. Hidupnya adalah untuk ilahi. Kata bicaranya datang dari hati nurani, ikhlas, benar dan suci. Sewaktu ujian dan dugaan silih berganti, namun dia masih mampu untuk berdiri. Wanita yang kuinginkan adalah yang hidupnya kesederhanaan, namun dia punya keimanan bagi menghadapi sebarang cabaran, membekalkan tingginya ketakwaan, pengharapan dan kepasrahan kepada Tuhan. Wanita yang kuharapkan padanya sifat kewanitaan bersama sifat keilmuan yang boleh menyejukkan tak kalah kepanasan, sentiasa tunduk, ketaatan, sujud, tak luput walau kesejukan pada kegelapan malam yang kedinginan.
keduniaan. Rupanya aku doakan nilainya karena tandingan. Bicaranya tampak keikhlasan, senyumannya mengubah kecintaan, dan air matanya semua kecintaan, bersama kerinduan dan keredaan Tuhan. Bagi aku, orang yang mengharapkan. Benarlah kata pujangga, engkaulah wanita istimewa, sekarang insan istimewa, bahwa kelembutan bukan kelemahan, bukan juga penghinaan dari Tuhan, bahkan sebagai hiasan kecantikan. Ayo wanita, bangunlah, bangkitlah, tunjukkan pada dunia siapa kita. Terima kasih diucapkan kepada peserta tiga sang wanita impian Saudari Aziza binti Ahmad. Beri tepukan keliling kepada peserta. Tanpa melengahkan masa lagi, manis menjemput peserta keempat, iaitu Saudara Ong Bung Seong dengan tajuk puisi Permata-permata dalam hidupku, dipersilakan. Hello, test mic 1. Hello, test mic. Hello, test mic. Hello, test mic. Test mic 1, 2, 3. Dalam gelap aku meniti, merentas onak ranjau perjalanan ini, pedih duka-duka dihiris. Namun hatiku lut tusukkan, jiwaku lut tikaman, lidahku perkasa wajah. Setiap langkahku menuju maju, menangkis suara ejekan, menepis celik hinaan. Aku meneruskan perjuangan hidup sebagai insan yang digelar kurang upaya. Gelap dalam hidupku mudik pergi, yang menjelma adalah sinaran permata. Permata yang kulihat satu persatu menghiasi setiap perjalanan hidupku sebagai insan yang digelar
kuat usaha. Terbacanya aku di sini, insan OKU, orang kurang upaya. Namun permata-permataku bisa menjelma, mentransformasikan diriku. Insan OKU, orang kuat usaha. Hondaku, permata sulungku, sinaran permata pedomanku, pendidik, pengasuh, pembimbingku. Istriku, permata pelengkap hidupku, sinaran permata kejayaanku, cinta abadi, buah hatiku. Anak-anakku, permata tambahan kasihku, sinaran permata kebahagiaanku, kasih sayang warisanku. Ibuku, istriku, anak-anakku, wanita permata bernilai dalam hidupku, dulu, kini, dan selama-lamanya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ong Bung Sen dengan petikan dan puisinya. Seterusnya kita menjemput saudara Johari bin Jaafar dengan tajuk puisinya Cerita Seorang Permata. Dijemput. Assalamualaikum dan salam puisi. Johari Jaafar, cerita seorang permata. Seorang wanita itu yang lentur hati, telus wajahnya, yang halus kulit, manis tuturnya, yang lembut fitrah, umpama tercipta, setelus rasa membisik di jiwa. Kerana di matanya terlihat sinaran cahaya yang sehangat cinta, sejenis suka, sedalam duka. Itulah cerita hidupnya. Seorang Serikandi itu punya hati yang manja, penuhi nilai kasih dan sayang. Cintanya untuk diberi, kasihnya untuk
dirasa, namun manjanya bukan untuk semua, bukan kelemahan dunia. Ia bisa menggegar dunia, bisa jadi tabah, bisa ampuh menyokong pahlawan-pahlawan dunia. Begitulah uniknya tercipta, lembutnya bukan lemah, dan tabahnya tak perlu pada jasad yang gagah. Seorang istri itu tabah dan tenang sikapnya, pengobat duka dan lara, penyimpan ilmu si teman bicara, bisa seteguh Khadijah yang suci hatinya. Dialah Aisyah, penyeri taman Rasulullah. Dialah Absah, penyimpan mazhab taman kalamullah. Seorang ibu itu melentur si anak penuh kasih dan sayang, membentuk si kecil penuh kebijaksanaan, keyakinan dan penghargaan, kesabaran dan kemaafan, tanpa bosan dan tanpa jemu memimpin si anak menuju ke jalan yang diredoi. Seorang wanita itu teman yang setia, buatlah Adam, dialah Hawa tetap di sini. Dari indahnya jannah hatta ke medan dunia, hingga kembali mengecap nikmatnya. Seorang perempuan itu yang dihidup di halaf ini, seorang gadis akhir zamannya. Jalanan hidup perlu berdikari, dirinya diancam dek fitnah, sucinya penuh tabah, cintanya tak perlu berubah, tak bisa terpendam dek hela, dek keliru fikir jiwanya, kerana dihambur ucapan nista, hanya kerana dunia memberdaya. Kerana seorang gadis itu yang hidup di zaman ini perlu teguh kakinya, mantap iman menguji jiwanya, dari lemah dan kalah dalam pertarungan yang lama, dari rebah dan salah dalam perjalanan mengenali Tuhannya, dalam memperjuangkan menggapai cinta, nikmat hakiki seorang hamba dari Allah yang menciptakan, dari Allah yang mengurniakan ke seorang gadis itu anugerah istimewa kepada dunia. Seorang gadis itu perlu ada yang membela agar ia terdidik di jiwa, agar ia terpelihara dengan cinta Rabbnya, dengan rindu Rasulnya, dengan yakin dirinya, dengan teguh akidahnya, namun utuh cinta terutama Allah dan juga Rasulnya, dalam ketaatan penuh setia, pemelihara maruah dirinya, agama, keluarga dan ummahnya. Seorang gadis itu dalam kebahagiaan, moga Ar-Rahman melindungi, merahmati, merestui perjalanan seorang gadis itu menuju cintanya yang abadi. Sekian.
Terima kasih kepada saudara Johari bin Jaafar di atas kelunakan cerita seorang pemakaman. Terima kasih. Dan seterusnya, seorang lagi dijakar dari Pustakaan Hamzah Sendul dengan tajuk puisinya Pesan Visi. Dipersilakan Encik Muhammad Samsuri Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pesan visi. Jika teman wanita permata bernilai, teman, pesan Datuk Visi masih ingat lagi pada perutusan tahun baru Januari, datang kerja awal, elak jalan sesak pagi, masuk kampus, siap pasang niat suci, iktikaf, ibadah seperti masuk masjid, ikhlas berbakti. Tugas kita, kerja kita. Wahai wanita Sri Kandi bangsa, hadirmu Sri Pustaka seiring pria bekerjasama. Tiada lain hanya pustaka USN kita. Di sini harapan pelajar, di sini rezeki berlegar, di sini nadi bergetar menjalar, di sini wanita diajar, mengajar, mengejar, selongkar khazanah ilmu yang berlengkar. Tiga wanita bergelar. Bina USM, University Aspek jadi nyata. Seantara dunia bencana negara. Pesan Datuk Visi, kena ubah paradigma nawaitu diri. Berkhidmat dengan integriti, dengan akal budi. Buat kerja bagi orang suka, bagi orang ingat universiti. Sikap lama, garap yang baru. KPI ukuran prestasi maju. Buku jadi panduan arah tuju. Padamu wanita ada potensi, Anda mampu buat selagi berdaya sampai berjaya. Sekali usaha, terus usaha. R&D, gym, teroka dunia angkasa raya, lambaian Kaabah, Timur Tengah sampai ke Eropah. Kejar dunia, junjung akhirat, sama-sama jadi kelas dunia. Teman, pesan Datuk Visi, kerja kita, tugas kita. Sama-sama buat kerja. Jangan asyik mengata, doakan biar bahagia sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Masukkan anda ingat pesan visi. Itulah tadi tajuk puisi daripada saudara Encik Muhammad Samsuri Yusuf dari staf Pustakaan Hamzah Sendul. Seterusnya kita menjemput saudari Malihan binti Adnan dengan tajuk puisinya Seindah Surga Wanita. Assalamualaikum. Seindah syurga wanita, sopan, lembut,
Melayu, begitulah ungkapan untukmu wanita. Sejenak merentasi masa lalu, kala sang Adam bersendirian, kesunyian tak berteman, terciptalah putri jelita. Dia Siti Hawa, teman setia, penghibur duka di langit dan di bumi. Wanita bagaikan permata menggilap nama di persada, merentasi benua ke hujung dunia. Seorang wanita berakal, pintar, laksana berlian, dalam arus kemodenan merancang hari depan. Anak-anak kecil diasuh lentur agar menjadi permata bergemerlapan. Dia Datin Seri Rosmah Mansur, tokoh terulung kebanggaan kita. Seorang wanita berhati wajah, berjiwa satria, berbekalkan keberanian dan tulus keyakinan, mengorak langkah kepahlawanan, membina empayar kejayaan. Dia Datuk Maznah Hamid, tokoh usahawan terbilang. Seorang wanita mengalun lenggok merdu suara dari pingitan desa merentasi Asia Raya. Berkat asuhan ayahanda bonda, tutur tertib tetap terpelihara. Dia Datuk Siti Nurhaliza, anak emas Malaysia, belahan jiwa kita. Wanita seindah senyumanmu, bukan racun menjebak zulmat. Dikau penawar azimat, kesejahteraan sejagat. Terima kasih. Terima kasih dengan kata-kata indah seindah syurga wanita dari saudari Maya binti Adnan. Seterusnya majlis menjemput saudari Siti Rashidah binti Barudin dengan tajuk puisi Pesona Muslimah dipersilakan.